Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan bincangkan mengenai mekanisme pembekuan darah dalam sistem peredaran darah. Okey, dalam video ini, objektif yang kita ingin capai pada akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh menerangkan mekanisme pembekuan darah dan juga pelajar boleh menghubung kaitkan pembekuan darah dengan kesihatan. Mula-mula sekali kita tengok mekanisme pembekuan darah. So, mekanisme pembekuan darah bermula apabila luka berlaku. Luka berlaku mungkin disebabkan oleh kecederaan, akibat kemalangan, terjatuh, terkena pisau dan sebagainya lah. Okey. So, bila saja luka berlaku, maka perkara pertama yang terjadi adalah salur darah akan mengecut untuk memperlahankan aliran darah. Ini bagi mengelakkan lebih banyak darah yang keluar daripada salur darah. Seterusnya, platelet yang sebagaimana yang kita pernah belajar masa tingkatan 3. Tingkatan 3 rasanya lah. Okey, bahawa platelet merupakan salah satu komponen dalam darah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. So, apa yang platelet lakukan apabila luka berlaku adalah platelet akan berkumpul di kawasan luka tersebut. So, apabila platelet berkumpul, ia akan merangsang rembesan trombokinis. Okey. Terus dalam masa yang sama, vitamin K merangsang pembentukan protombin. Okey, vitamin K memang kita tahu fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah. Okey, seterusnya trombokinis bergabung dengan ion kalsium merangsang pertukaran protombin tadi menjadi trombin. Okey. Kemudian trombin akan menukarkan fibrinogen menjadi fibrin. So, fibrin ini akan membentuk jaringan yang akan menutup luka yang terbuka tadi. Seterusnya, fibrin akan memerangkap sel darah merah. So, sel darah merah ni akan terperangkap di celahan fibrin ini dan membentuk darah beku. So, seterusnya darah beku akan mengeras membentuk keruping dan akhir sekali keruping yang kering dan tanggal apabila luka pulih. So, fungsi dia adalah apabila darah membeku ini, darah membeku membentuk keruping. Keruping ini menyediakan suatu perlindungan terhadap luka tersebut sementara luka tersebut pulih. So, apabila luka tersebut sudah pulih, maka dia akan tanggal dengan sendirinya. Sebab itu kalau kamu luka, jangan kamu suka macam kopik-kopik keruping tu sebab keruping tu sebenarnya akan tanggal sendiri apabila luka sudah pulih. Kalau keruping tu belum tanggal, maksudnya luka di bawah tu belum pulih. Sebab itu kalau keruping tu kamu kutis-kutis, dia akan menyebabkan berdarah semula dan itulah yang menyebabkan parut. Okey? So, seterusnya kita tengok kenapa mekanisme pembekuan darah ini penting. So, ada 4 kepentingan mekanisme pembekuan darah. Yang pertama adalah untuk mengekalkan pengaliran darah dalam sistem peredaran darah yang tertutup. Sebagaimana kita tahu, sistem peredaran kita adalah sehala dan tertutup. So, darah akan berkitar di dalam badan kita sahaja. Okey. Seterusnya yang kedua adalah untuk menghalang kemasukan bakteria. Okey, sebab memang luka yang terbuka ni merupakan jalan paling mudah untuk bakteria masuk. Sebab itu kalau kita ada luka macam terkena pisau dan sebagainya, luka kita perlu dibalut. Kenapa balut? Antaranya adalah untuk menghalang kemasukan bakteria ke dalam badan. Sebab luka yang terbuka merupakan jalan paling mudah untuk bakteria masuk. Bila bakteria masuk ke dalam luka kita, mulalah dia bergerak ke seluruh badan sebab dia masuk ke dalam aliran darah. Seterusnya untuk mengelakkan pendarahan yang berlebihan lah. Kalau pendarahan berlebihan berkata prolonged bleeding, dia boleh menyebabkan kita akan matilah. Macam cikgu teringat dulu masa kat Sabah ada satu kemalangan melibatkan lori. Pemandu dia kaki dia tersepit. Tapi disebabkan jalan kat sana agak teruk dan sempit, jadi bomba susah sangat nak sampai. Sementara nak tunggu bomba sampai tu, dia masih lagi boleh berbual-bual. Lama-lama
Bila bomba sampai, sebab dah terlalu lama, 3 jam lebih kurang macam tu, pemandu tu meninggal dunia disebabkan oleh kehilangan darah yang berlebihan. Sebab masa kemalangan tu berlaku, dia punya kaki tersepit, dan untuk pengetahuan kamu, salur darah di bahagian peha tu merupakan antara salur darah yang besar, paling besar dalam badan kita. Jadi darah keluar dengan banyak dan cepat. Jadi dia meninggal bukan disebabkan oleh kecederaan yang teruk, tapi disebabkan oleh kehilangan terlalu banyak darah. Sebab apabila terlalu banyak darah hilang, maka banyak perkara yang mempengaruhi sistem badan kita. Contohnya, badan kita tidak boleh menghantar oksigen ke seluruh badan. Okey? Tak boleh menghantar nutrien. Macam itulah. Okey, sebab itu dia meninggal dunia. Okey. Dan akhir sekali adalah untuk mengekalkan tekanan darah. So, bila kehilangan darah berlaku terlalu banyak, tekanan darah akan menjadi lebih rendah sebab kandungan darah makin sedikit. Jadi apa terjadi lepas tu? Jantung akan bekerja dengan lebih cepat. Ini yang menyebabkan nanti jantung pula overwork. Nanti jantung pula yang jam. Sebab itu penting untuk kita untuk mekanisme pemupukan darah ini bagi mengekalkan tekanan darah. Seterusnya kita tengok hubung kait pembekuan darah dengan kesihatan. So, terdapat dua penyakit yang sering dikaitkan dengan darah. Yang pertama adalah hemofilia. So, apa itu penyakit hemofilia? Penyakit hemofilia adalah penyakit darah lambat membeku. Okey. Okey. So, bila ada penyakit hemofilia ni, pendarahan serius apabila luka. Maksudnya kalau luka sikit, darah yang keluar tu berjurai-jurai. Padahal luka sikit je. Okey. Dan seterusnya mengalami pendarahan dalaman, terutama bahagian sendi. Nak tahu macam mana pendarahan dalaman berlaku? Lebam. Kalau macam ada lebam tu, maksudnya ada pendarahan dalaman berlaku. Sebab ada setengah-setengah orang senang sangat dia lebam sana sini. Itu antara merupakan tanda-tanda bahawa orang tersebut mengidap penyakit hemofilia. Okey. So, punca dia adalah yang pertama adalah penyakit. Dia sebenarnya merupakan penyakit genetik. Okey, diwarisi daripada keturunan lah. Disebabkan oleh kehadiran allele resesif pada kromosom. Dan faktor yang kedua adalah kekurangan faktor pembekuan darah. Contohnya, dia punya darah kekurangan platelet. Contoh kekurangan platelet ni boleh berlaku akibat macam denggi. Contoh, kalau kamu mengidap denggi kan, benda pertama kalau buat cek darah, memang darah putih akan meningkat, manakala platelet akan menurun. So, bila platelet menurun, ini memang akan mendatangkan masalah daripada segi pembekuan darah. Kerana platelet lah yang merangsang orang kata proses pembekuan darah. Okey. Mungkin faktor pembekuan darah lain lah. Contohnya macam kekurangan vitamin K, kekurangan ion, kalsium. Okey. Itu antara punca-puncanya lah. So, apa yang boleh kita lakukan? Orang-orang yang ada penyakit hemofilia ni, yang pertama kena elakkan aktiviti lasak lah. Sebab aktiviti lasak ni cenderung untuk mendapat luka. Jadi, untuk mengelakkan luka, elakkan aktiviti lasak. Buatlah aktiviti yang sopan saja. Yang kedua adalah rawatan penggantian faktor pembekuan darah. Contohnya macam dia mendapatkan, dia menerima bekalan platelet setiap bulan contohnya. Okey, sebab kalau macam proses penerimaan darah tu kan, darah tersebut akan diempar kepada 4 komponennya. Sebab kadang-kadang keperluan darah setiap manusia ni, setiap orang beza. Ada setengah orang dia tak perlukan pun darah, tapi dia perlukan contohnya darah putih saja, ataupun dia perlukan platelet saja. So, jadi orang-orang yang ada penyakit hemofilia ni, dia akan memerlukan platelet saja. Samalah macam orang yang kena denggi. Okey, seterusnya adalah penyakit trombosis. Okey, trombosis ni simptom dia adalah aliran darah terganggu akibat darah beku. So, antara simptomnya adalah bengkak, rasa lenguh, kaku, kulit kemerahan dan juga panas apabila disentuh. So, punca dia adalah salur darah tersumbat akibat pengumpulan lemak disebabkan oleh merokok, minum alkohol, obesiti dan juga kurang bersenam. Jadi, cara pencegahannya adalah kerap bersenam, amalkan pemakanan seimbang dan berhenti merokok dan minum alkohol. Okey, trombosis selalu ni dialami oleh orang-orang yang badan berat-berat lah. Nanti kamu tengok dia punya kaki kan,
Orang kata urat bersimpul-simpul tu sebenarnya bukan urat bersimpul-simpul. Itu adalah salur darah dia tersumbat akibat pengumpulan lemak. Okey. Jadi itu saja untuk minggu ini. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa tinggalkan komen dan juga jangan lupa subscribe to channel Cikgu ya. Okey, kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.